Bekas orang penting Malaysia cakap tentera jiran tunduk kepada peraturan AS. Sebelum admin Raja Udara Asia masuk membahas berita, harap kepada penonton setia di tempat. Keadaan tentera Malaysia kini menjadi perhatian umum antarabangsa. Kerana pegawai tentera Malaysia khususnya dalam tentera laut negara jiran itu mendedahkan satu perkara yang mengejutkan. Dalam muat naik Defence Security Asia, Panglima Markas Pemerintahan Armada Timur Naib Laksamana Madya Datuk Sabri Zali memberi kenyataan berhubung keadaan semasa tentera laut Malaysia. Sabri mendedahkan bahawa tentera laut Malaysia kini berada dalam kemerosotan. Salah satu punca kemerosotan tentera laut Malaysia ini ialah kekurangan aset-aset yang dimiliki oleh tentera laut Malaysia sudah lapuk dan ketinggalan zaman. Lebih separuh daripada aset tentera laut Malaysia menurut Defence Security Asia adalah lama. Dan ini adalah masalah penting yang dialami oleh tentera laut Malaysia. Sabri lantang bersuara tentang keadaan tentera laut Malaysia yang daif. Beliau mendedahkan tanpa perlu menyembunyikan apa-apa tentang keadaan tentera Malaysia. Tanpa aset tempur ini, 6 kapal LCS, kita tidak akan dapat berbuat apa-apa apabila berlaku konflik maritim. Saya jujur tentang perkara ini, saya tidak mempunyai apa-apa untuk disembunyikan. Seluruh dunia tahu tentang keupayaan kami, lebih baik kami mengakuinya, katanya di petik portal berita The Vibers selepas menutup secara rasmi latihan-latihan Laut Operasi Timur Ostex East di Sandakan. Saya tidak perlu menyebut alasannya, kita semua tahu kenapa ia berlaku dan kita juga tahu apa yang berlaku 10 tahun lalu, jelasnya. Apa yang berlaku kepada Malaysia hari ini berlaku secara beransur-ansur. Kemerosotan kuasa ketenteraan Malaysia tidak berlaku sekelip mata, dalam erti kata lain, Malaysia sepatutnya menjangkakannya. Apa yang kita alami sekarang tidak berlaku dalam sekelip mata. Seseorang tidak perlu berada dalam angkatan tentera untuk mengetahui perkara ini. Aset tentera laut bukan pampers yang kita pakai dan buang. Aset ini perlu diganti dan ditambah baik, katanya. Tentera laut lain pula ceritanya dengan tentera udara Malaysia, TUDM atau tentera udara Malaysia juga tak jauh bezanya. Tentera udara Malaysia kini sedang mencari jet pejuang ringan yang akan menambah kuasa udaranya. Namun, sehingga kini Malaysia masih belum membuat pilihan jet pejuang FLIT LCA yang mana untuk dipilih. Singapura bersedia untuk diperkukuh oleh generasi tercanggih iaitu generasi kelima, ia berkadar songsang dengan Malaysia. Singapura diketahui sedang menunggu catuan F-35 buatan AS. Siluman generasi kelima buatan AS akan menguatkan tentera Singapura. Sebenarnya, soal jet pejuang Malaysia juga mempunyai beberapa aset yang agak bagus, contohnya Su-30 MKM milik Tentera Udara Malaysia, yang termasuk dalam barisan paling berbahaya di ASEAN. Su-30 MKM ialah jet pejuang Su-30 yang digunakan oleh Malaysia. Indonesia juga mempunyai, tetapi varian yang berbeza. Bercakap mengenai jet pejuang Malaysia, ada satu perkara yang menarik terutamanya F-18 milik negara jiran itu. Kehadiran F-18 menunjukkan tentera Malaysia tertakluk kepada peraturan AS. Walaupun Malaysia mempunyai F-18 tidak boleh memprogramkannya untuk berperang. Jika Malaysia ingin memprogramkannya, ia mesti mendapat kebenaran daripada AS terlebih dahulu. Kewujudan polemik ini dikongsikan oleh seorang bekas penting rakyat Malaysia iaitu bekas PM Mahathir Mohamad. Dalam laporan yang diedarkan oleh majalah Military Watch, dikatakan Malaysia tidak boleh memprogramkan jet pejuang F-18 untuk sebarang serangan. Malaysia mesti mendapat kebenaran AS terlebih dahulu. Oleh itu, walaupun jet pejuang F-18 Malaysia bagus, ia hanyalah paparan udara. Walaupun katanya prestasi enjin F-18 adalah luar biasa, kami tidak boleh memprogramkan pesawat untuk sebarang serangan terhadap negara lain tanpa mendapatkan pengaturcaraan yang dilakukan oleh Amerika. Jadi walaupun pesawat itu sangat bagus, dari segi prestasi enjin ia sangat berkuasa, tetapi kita tidak boleh memprogramkan pesawat itu sendiri, kata Mahathir seperti dipetik majalah Military Watch. Anda perlu merujuk kepada Amerika Syarikat untuk meletakkan program bagi sebarang serangan ke atas negara asing sebagai contoh. Jadi kapal terbang kita mahal. Kami mempunyai mereka. Tetapi kita boleh hanya menerbangkannya dalam pertunjukan udara sahaja. Itu pengalaman Malaysia. Tetapi saya mengesyaki negara lain juga tidak mendapat kod sumber. Pesawat dibuat di AS sebenarnya bukan senjata yang boleh anda kawal.
Kawalan adalah dengan Amerika, kata Mahathir. Ini menunjukkan bahawa tentera Malaysia dalam menggunakan F-18 masih di bawah peraturan atau tertakluk kepada AS.